Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustaz Aziz, lama tak nampak Ustaz Aziz kan? 2 minggu cuti. Itulah. Work from home. Kita dapat jumpa ni insya-Allah Tapi kuliah online kita ni masih teruskan. Walaupun kita cuti, kita buat kat rumah, tapi insya-Allah lah kita bagi tazkirah ringkas untuk tuan dan puan di rumah sana insya-Allah. Kita tak dapat datang ke masjid, insya-Allah masjid datang. Masjid datang insya-Allah Pada orang-orang yang insya-Allah. Insya-Allah. Yalah, topik untuk hari ini kita ada tajuk nak discuss kita dah discuss tadi. Tajuk hari ini adalah meremehkan dosa, Ustaz Aziz. Meremehkan dosa. Ya, meremehkan dosa adalah satu benda yang dia boleh terjadi pada siapa, even terhadap diri kita ni. Bukan artinya kita duduk kita berbincang, kita mengungsikan yang kita ni tidak terlepas pandang pula meremeh dosa. Meremeh dosa. Ya. Betul. Nak cakap pasal meremehkan dosa saya pernah dengar lah Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya dia melihat lah kalian mengerjakan sesuatu dosa ni macam dosa ni remeh-temeh, macam sehelai rambut. Tapi pada zaman Nabi SAW dahulu, mereka melihat dosa-dosa ini sebagai dosa yang besar, amat berat sekali. Ini menunjukkan bahawasanya kita ni makin lama makin kita tak indahkan dosa. Macam contoh, dosa yang meleluasa pada zaman kini, contoh minum arak. Kita makin nampak ramai antara saudara se-Islam kita kadang-kadang minum arak. Oh tak apalah, hari ni aku minum, besok aku boleh taubat. Ataupun aku minum zaman muda aku, nanti dah tua aku taubat lah. Apa pandangan Ustaz Aziz? Okey, bila kita sebut tentang dosa ni, biasanya kita suka kategorikan dosa kecil dengan dosa besar. Bila dosa kecil je kita rasa tak apa, dosa kecil ni InsyaAllah lah, nanti pas aku solat nanti ni, aku istighfar, Allah ampunkan dosa kita. Itu pandangan kita lah. Jadi kita perlu faham dosa ni dia ada besar dengan kecil. Tapi Nabi SAW ada niatkan kita tentang waspadalah dengan dosa-dosa kecil, kerana ia boleh menumpuk dalam hati kita hingga membinasakan. Ini yang saya katakan, kadang-kadang ni kita anggap dosa kecil ni sekadar dosa je. Tapi di mata Allah Subhanahu Wa Taala, dosa still dosa. Besar ke kecil ke. Kan betul tak? Kalau kita ni suka dosa besar jangan buat, masuk neraka kan. Tapi dosa kecil apa, sikit lebih kurang halal. Ini masalah kita sebenarnya. Betul. Walhal sebenarnya dosa-dosa besar ni lagi senang kita nak elak. Betul. Contoh zina kan. Okeylah, kita ni alhamdulillah beriman, kita tahu macam mana nak elak. Akan tetapi dosa-dosa kecil ni kita tak perasan tau. Bab kata pepatah Melayu lah, sikit-sikit lama-lama jadi bukit kan. Kita buat sikit-sikit dosa kecil, sikit-sikit lama-lama jadi besar. Dan jadi besar tu kita tak perasan tau, dosa tu dah jadi besar. Itu yang lebih bahaya, betul tak Ustaz? Betul. Betul apa yang tadi Ustaz Iqbal mengatakan kita macam Melayu kata, sikit-sikit lama jadi bukit. Jadi bila kita dah biasa dengan dosa kecil ni, kita tak perasan yang dosa kita ni semakin meningkat. Dan bila dia dah makin meningkat, dia dah sama perumpamaannya dengan membuat dosa besar. Lepas tu bila kita cakap dosa besar je, kita boleh list down berapa dah saya berkatakan, 10 dosa besar yang kita rasa insya-Allah lah kita tak akan buat. Tapi dosa-dosa kecil seperti mengumpat, seperti apa saja, riak, ujub, ni semua ni adalah kita meremehkan dosa. Betul. Saya gini Ustaz Iqbal, saya ada ingin mengungsikan lah di mana Ibnu Mas'ud ada sebut tentang seorang mukmin. Jadi bila mana seorang mukmin tu dia melihat dosanya seperti dia berdiri di lembah gunung, takut gunung itu akan menimpanya. Tapi kalau orang fasik pula, fasik ni berarti dia muslim tapi senang kata tu rosak lah. Fasik tu dia rosak. Dia melihat dosanya ibarat lalat di hujung hidungnya. Jadi kalau tu yang panjang tu, dia mengatakan dia tinggal kebas saja. Saya yakin lah kalau orang yang fasik tu, dia anggap dosa tu kecil ibarat lalat kat ujung hidung dia. Sebab lalat tu takkan stay lah 24 hours kan. Dia tinggal kebas saja, lalat tu pun jalan. Dahsyat lagi kata-kata Ibnu Mas'ud. Betul. Sebab sebenarnya dosa tetap dosa, dan pastinya dosa itu mesti memudaratkan hati. Betul tak? Kadang-kadang kita buat dosa, kita dapat tahu, kita tahu dosa tu dia menggelapkan hati. Dosa-dosa kecil dia gelapkan sikit-sikit tau. Kalau dosa besar dia gelapkan seterusnya kan. Dosa kecil kita tak perasan. Bila nanti kita jadi gelap, jadi keras,
dan na'udzubillah min zalik, terpedaya dengan penipuan-penipuan syaitan. So bila dosa tu dah melekat dalam hati kita, lepas tu bila orang nasihatkan kita ke ataupun apa sajalah, kita akan cakap biasanya statement yang keluar, macamlah kau ni bagus sangat, macamlah kau ni confirm pergi syurga. Ini adalah menunjukkan yang hati kita ni dah ditumpuk dengan dosa-dosa. Na'udzubillah min zalik. Jadi jangan kita meremehkan dosa hingga dosa itu menumpuk dalam hati kita. Seperti Nabi SAW ada sabda, dia boleh membinasakan kita. Betul. Ibn Battal pun berkata lah, sebenarnya pengetahuan tentang kebesaran dan kesempurnaan Allah ini khasyah. Maksudnya kita takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita, sebab zaman sekarang ni kita semakin lama semakin na'udzubillah semakin jauh berbanding dengan zaman Nabi. Itulah mungkin sebab-sebabnya kita semakin tak takut nak lakukan dosa. Kita memang tahu Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi kita janganlah underestimate. Kadang-kadang kita rasa, oh tak apalah dosa ni hari, besok aku boleh taubat. Tapi Allah pernah berkata siapa janji kau besok. Itu bagi mereka yang dah confirm ataupun dah tahulah bila kematian mereka, yang mereka lakukan dosa dan mereka rasa tak apa, nanti malam boleh taubat, besok pagi boleh taubat. Jadi itu bagi mereka yang dah tahulah bila kematian mereka lah. Sebab tu bila mengatakan dosa ni, dia tidak bertempat dan berwaktu lah. Anytime kita boleh buat dosa. Jadi bila kita buat dosa tu, cepat-cepatlah kita istighfar Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kumpulkan dosa tu dan baru kita nak set satu hari untuk lakukan solat taubat. Betul. Dan kita juga nampak dosa-dosa yang semakin meleluasa. Walhal Allah Subhanahu Wa Taala sudah musnahkan kaum-kaum dulu yang buat dosa yang sama, seperti berzina dengan secara terbuka, ataupun LGBT, seperti mana Allah sudah memusnahkan mereka. Kita melihat sekarang ni, oh tak apalah, asalkan mereka buat baik. Ini sepatutnya kita jauhilah. Bukan nak mengata orang, tapi kita jauhi diri kita daripada dosa-dosa ini. Ada satu saya baca satu cerita di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dia menolak permintaan umatnya untuk mendapatkan syafaat daripada dia, kerana beliau merasa beliau ni berdosa sangat. Berdosa? Macam mana Nabi Ibrahim ni berdosa? Nabi Ibrahim kan ulul azmi, antara mereka yang Allah sayang sangat, kerana beliau mendapatkan diri beliau berdosa di dalam 3 tempat. Yang pertama, mengakui isterinya sebagai saudaranya bagi menyelamatkan isterinya ketika ditanya oleh raja yang zalim. Ketika mana raja itu zalim, nak merampas isteri Nabi Ibrahim cakap apa? Ini bukan isteri aku, ini adik aku. Dia nak selamatkan isteri dia. Walhal ini perkara yang baik kalau kita lihat kan, tapi Nabi Ibrahim still feel yang dia berdosa. Nampak tak betapa azimnya Nabi kita ini. Kemudian kenyataan bahawa beliau sakit sebagai alasan mengapa beliau tidak turut serta dalam perayaan kaumnya. Ketika kaum dia pergi celebrate lah kat luar kan, dia cakap dia tak nak ikut sebab dia sakit. Dia bohong sebab dia tak suka. Dia melihat dirinya berdosa sebab dia bohong. Nampak tak Nabi Ibrahim baik. Dan yang ketiga, berhala yang besar telah menghancurkan berhala-berhala yang kecil dan bukan baginda yang melakukannya. Atas dasar 3 ini, Nabi Ibrahim berasa dirinya amat berdosa. Itu sebab dia cakap dia tak layak untuk memberi kita syafaat pada hari akhirat nanti. Nabi Ibrahim, itulah bohong, walaupun apa dia orang call today white lie lah, bohong atas perkara yang okey, dia kata. Tapi Nabi Ibrahim melihat diri dia, aku berdosa sebab ni. Walhal kita menipu duit orang dan sebagainya, kita merasa tak apalah, Allah ini Ghafurun Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah mindset, sebenarnya mindset yang salah. Memang betul Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengampun. Di dalam hadis kursi Nabi pernah berkata apa? Kita datang kepada Allah berjalan, Allah datang kepada kita berlari kan? Kerana Allah mahu mengampunkan kita. Tetapi kita janganlah take advantage of that. Take advantage ni dalam segi apa? Wah, aku buat dosa dulu lah. Since ada Nabi dah cakap gini, nanti aku boleh taubat. Itu apa yang dikongsikan tadi Ustaz Iqbal tu memang itu rata-rata terjadilah kat diri kita sendirilah di mana kita asyik gunakan statement Allah tu Maha Pengampun. Maknanya buat je dosa, buat selagi banyak dosa, kita kata Allah tu Maha Pengampun. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, perlu kita faham sini bila kita melakukan dosa kecil yang di mana kita anggap itu remeh, kita tak sedar yang sebenarnya ia membesar. Kerana apa? Kerana syaitan ni dia tak
sebodoh pun, dia tak sebebal mana pun. Kalau kita ni jenis yang jaga solat 5 waktu, solat kita on time, tapi syaitan akan tanam benda-benda dalam diri kita, tanam sifat-sifat yang keji. Kita solat awal waktu, solat tak pernah lepas, tapi kita timbul sifat wujud riak kita dan sebagainya. Ini tak sedar. Ataupun kita puasa lah, bagi lelaki kita puasa alhamdulillah lah, 1 bulan memang tamam alhamdulillah, zakat every year kita bayar dan sebagainya, tapi kita terlupa yang syaitan ni dia akan tanam sifat-sifat negatif dalam diri kita, atau akhlak-akhlak yang terkutuk atau akhlak yang keji dalam diri kita. Jadi bila kita bangga dengan amalan kita, tapi sebenarnya syaitan dah selitkan sikit dosa-dosa kecil dalam diri kita. Ini yang buatkan kita tak sedar benda ni membesar. Takut apa? Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita melakukan amalan tu, takut Allah Subhanahu Wa Taala tak pandang. Sebab apa? Tak ikhlas. Jadi ikhlas ni adalah satu key yang important sekali dalam amalan kita. Kalau tak ikhlas, insya-Allah Allah tak pandang amalan kita. Kadang-kadang kita lupa sebenarnya dosa dengan pahala tu link. Kadang kita ingat dosa aku, pahala aku. Padahal sebenarnya dosa ini menghapuskan pahala, dan pahala juga boleh menghapuskan dosa. Betul. Seperti mana kita nak hilangkan dosa-dosa kecil kita, diajar untuk kita melakukan solat sunat rawatib dan sebagainya. Maksud kita buat perkara yang baik, dapat pahala, hilang dosa. Begitu juga kita lakukan sebuah dosa, ia boleh menghapuskan pahala kita. Betul tak Ustaz Aziz? Betul. Jadi apa memang dosa dengan pahala ni link lah. Jadi kalau sebagai hamba Allah ni, kita memang sentiasa buat dosa dan kita bukan maksum. Kita tak terpelihara daripada dosa. Jadi kat situlah datangnya bila mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kata tu rahmah lah. Kita istighfar Allah Subhanahu Wa Taala. Even Nabi SAW hari-hari yang Nabi yang maksum pun, dalam hadis dan riwayat mengatakan Nabi beliau ni kalau istighfar tu tak lebih 70 kali. Ada yang mengatakan 100 kali. Dibagi kita pula, istighfar kita ni berapa kali je? Kita ambil dah solat 5 waktu kita ni, lepas tu 3 kali ke berapa kali kita? Ataupun kita terkejut, Astaghfirullahalazim. Itu sebagai istighfar tak terkejut. Tapi istighfar yang betul-betul datang dalam diri kita, yang memang kita lakukan dosa masing-masing. Tapi ingatkan diri saya juga, yang istighfar ni jangan kita anggap dia ni remeh. Sebab dia ni memang powerful lah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingin kongsikan di mana Ibnu Mas'ud pernah berkata, dia sama dah dengan apa yang Ustaz Iqbal kongsikan awal-awal lagi tu, di mana Ibnu Mas'ud pernah berkata, sesungguhnya kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang pada mata kamu bagaikan bulu sahaja, sedangkan pada masa Nabi SAW kami menganggap dia sebagai pemusnah. Riwayat Bukhari. Apa yang mengatakan tadi Anas mengatakan sama je. Zaman Nabi SAW tu mereka anggap dosa itu bagaikan pemusnah. Tapi kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang pada mata kamu bahkan bulu saja, tak ada value, tak nilai. Itu zaman Nabi SAW. Mereka lakukan dosa besar sebagai pemusnah. Jadi bagi kita yang sekarang ni kita rasa macam benda ni nothing lah. Sebab apa? Ni Ramadan datang insya-Allah kita rasa Allah bukakan pintu syurga, pintu rahmah, pintu taubat, kita pun akan all out. Tapi ada hutang-hutang tu yang barangkali terlepas tangan. Itulah yang paling kita takut sebenarnya, bila kita mati dalam keadaan fasik atau kita su'ul khatimah, ending yang sangat buruk. Ini sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala cakap yang sudah mati tu takkan kembali, takkan ada second chance untuk datang. Ya Allah, sorry, tak ada. Allah dah cakap habis kat situ, dah, kan, that's your result. Sama juga macam exam. Kita tak ada second chance. Boleh aja. Kadang mungkin teacher sifat rahmah boleh, tapi Allah Subhanahu Wa Taala dah janji. Allah kan takkan mungkin janjinya. Allah dah janji ketika mana kita tu meninggal dunia, satu hari nanti kita akan mati dan kita tak akan ada peluang untuk kembali untuk bertaubat. Betul. Itulah itu kira destinasi kita yang terakhir lah. Jadi bila mana kita dah liang lahat nanti tu, kita menyesal dengan perbuatan kita tu, dah tak akan ada jalan kembali lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ingatkan diri saya jugalah, selagi mana hayat di kandung badan, selagi mana Allah SWT berikan kita nikmat kita masih bernafas lagi, nikmat untuk kita diberi peluang untuk bertaubat kepada Allah SWT. Jadi kita grab. Jangan tunggulah 12 minit, jangan tunggulah umur kita dah masuk senja baru kita nak bertaubat lah, nak terus ke arah akhirat dan sekarang sebab kematian tak menunggu kita, bila-bila masa sahaja Allah akan jemput kita. Betul tu.
Dan ketika mana kita dijemput tu, insya-Allah lah doa-doa kita semua berada di dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. InsyaAllah berada dalam husnul khatimah dan sama-samalah kita semua ni istiqamah dalam ibadah kita dan mudah-mudahan kita semua ni bertemu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kejarlah syurga Firdaus syurga Firdaus, mudah kita semua bertemu lah. Jadi apa ni? Apa lagi nak sahajalah doakan kita bertemu di syurga satu hari nanti. Kita juga akan doakan kamu semua insya-Allah. Itu sahaja daripada kita Ustaz Aziz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.